kita nak semak jawapan anda untuk aktiviti tadi ya. Apakah 3 jenis masalah pendengaran? Kita tengok jawapannya. Tadam! Yes! 3 jenis masalah pendengaran ialah masalah pendengaran kognitif, masalah pendengaran sensori neural dan masalah pendengaran pusat. Bagus. Boleh? Okay, sekarang kita teruskan dengan kuliah kita yang seterusnya ya. Dalam bahagian kedua ini, kita mula dulu ya untuk bincang jenis intervensi pendengaran. Sebelum kita boleh bincang ya tentang bahasa dan komunikasi untuk kanak-kanak yang bermasalah pendengaran, pertama sekali kita kena tahu dulu apa jenis intervensi pendengaran ya atau amplifikasi pendengaran yang ada untuk kanak-kanak yang bermasalah pendengaran. Terdapat 2 jenis secara umum, iaitu alat bantu dengar dan cochlear implant ya. Kita lihat ya, semua ini ialah alat bantu dengar ya, tetapi dia mempunyai bentuk yang berlainan ya. Yang ini ialah alat bantu dengar belakang telinga, iaitu mereka memasang alat bantu dengar ini di puding telinga ini ya. Dan ini ialah alat bantu dengar dalam telinga. Itu mereka boleh sumbat ya dalam telinga ya. Fungsi sama, cuma bentuk dia berlainan. Untuk dalam telinga ini, dia biasanya dipakai oleh orang dewasa sebab untuk kecantikannya kita tak dengar tengok di luar ya, tetapi harga dia jauh lebih mahal. Untuk kanak-kanak kita cadangkan belakang telinga sebab dia harga dia lebih murah dan dia lebih mudah ya untuk kita semak ya kefungsiannya berbanding dengan dalam telinga. Dan ini ialah cochlear implant. Itu ialah teknologi yang paling canggih ya dari segi intervensi pendengaran. Ini ialah macam mana cochlear implant berfungsi ya. Mereka ada ini ialah saraf sintetik ya, yang semasa pembedahan mereka akan sumbat dalam cochlea, dan saraf sintetik ini akan menjadi gantiannya kepada fungsi cochlea ini. Dan ini ialah penerima bunyi ya. Alat penerima bunyi ini akan menyalurkan bunyi masuk ke dalam bahagian telinga dan kemudian mengikut impuls yang di generate ya daripada saraf sintetik itu, dia akan dihantar kepada otak. Itu ialah satu teknologi ya yang menggantikan fungsi bahagian dalam telinga, dan dia mempunyai kesan yang agak baik ya, dan boleh memberi harapan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah tahap teruk dan sangat teruk untuk mengesam bunyi. Dan kebanyakan kanak-kanak ini apabila diberi intervensi ini dan tambah dengan terapi bahasa dan pertuturan, mereka boleh bercakap ya dan bertutur dengan agak berkesan. Seterusnya, sebelum kita masuk topik bahasa, kita tengok dulu ya ciri-ciri kognitif. Sebab itu juga memberi impak ya kepada macam mana mereka mempelajari bahasa. Dari segi kognitif, kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, kemahiran kognitif mereka adalah setara dengan kanak-kanak yang lain, selagi kanak-kanak ini mereka tidak mempunyai masalah kognitif yang lain. Kalau masalah mereka hanya sekadar masalah pendengaran, biasanya kemahiran kognitif mereka adalah sama dengan kanak-kanak yang biasa. Tetapi disebabkan mereka kehilangan satu sensori ya, iaitu pendengaran, atau pendengaran mereka tidak begitu berkesan ya, dia sedikit sebanyak akan menyebabkan sedikit kelainan ya dari segi mereka memproses maklumat.
Didapati kalangan kanak-kanak ini biasanya mereka akan berfikir secara lebih konkret. Mereka lebih suka untuk memproses maklumat yang abstrak, dan mereka juga mempunyai kecenderungan untuk belajar melalui visual. Selain itu, kalangan kanak-kanak yang ada masalah pendengaran ini didapati mereka mungkin juga mengalami kelambatan dari segi kemahiran berfikir aras tinggi. Kita tengok apakah sebab yang menyebabkan mereka mengalami kelambatan ini. Pertama sekali, sebab mereka kekurangannya, terutamanya untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran tahap teruk dan sangat teruk, mereka mungkin mempunyai kekurangannya untuk melatih kemahiran berbahasa secara verbal. Kalau anda lihat bahasa isyarat dan bahasa secara verbal, mereka mempunyai kelainan, dan kebanyakan kemahiran tahap aras tinggi agak sukar disampaikan melalui bahasa isyarat. Oleh itu, dia akan sedikit sebanyak memberi impak kepada pemikiran mereka. Kedua, mereka mungkin mempunyai peluang yang lebih kurang untuk terlibat dalam aktiviti penyelesaian masalah, iaitu terdapat kemungkinan kanak-kanak ini cenderung disingkirkan atau diasingkannya dalam aktiviti kumpulan, dan itu akan memberi impak kepada corak pemikiran mereka. Sekarang kita tengok perkembangan bahasa dan komunikasi untuk kanak-kanak yang ada masalah pendengaran. Secara umum, corak perkembangan awal mereka adalah sama dengan kanak-kanak biasa. Mereka ada eye contact dengan orang lain, mereka boleh memberi reaksi apabila orang dewasa main dengan mereka, dan mereka juga akan mengeluarkan bunyi-bunyi awal seperti bunyi vokal a, i dan sebagainya. Tetapi apabila mereka meningkat dewasa, bunyi yang dihasilkan oleh mereka akan semakin kurang, terutamanya apabila kanak-kanak lain dah boleh menghasilkan bunyi bebel seperti papa, mama, bobo. Bunyi itu mereka kurang hasilkan sebab mereka tak ada maklum balas pendengaran dan perkembangan ini akan terus dipengaruhi oleh tahap masalah pendengaran mereka dan jurang perkembangan bahasa mereka antara dengan kanak-kanak biasa akan menjadi semakin bertambah dan seterusnya memberi impak kepada perkembangan bahasa mereka. Sekarang kita tengok ciri-ciri bahasa mereka mengikut komponen bahasa. Pertama sekali, fonologi. Kualiti fonologi mereka adalah sama dengan kanak-kanak biasa, tetapi kuantiti yang dihasilkan itu mungkin akan menjadi lebih kurang mengikut tahap bunyi yang boleh mereka dengar dan mereka juga mungkin menghasilkan kesilapan fonologi yang dengan seperti kanak-kanak biasa seperti orange, mereka akan hilang bunyi belakang menjadi orange. Untuk morfologi dan sintaks, mereka mungkin mengalami kelambatan perkembangan dan mereka mungkin menghasilkan trend kesilapan tertentu seperti kanak-kanak biasa akan kata ini bukan buku saya, tetapi mereka akan kata ini buku saya bukan. Sebab itu terjadi ialah semasa kita bercakap biasanya kita akan memberi penekanan kepada bukan. Kita akan kata ini bukan buku saya. Oleh itu mereka akan dengar bukan secara lebih jelas dan mereka mempunyai kecenderungan untuk meletakkan bunyi yang ditekan tu di bahagian belakang semasa mereka bercakap. Dari semantik dan pragmatik, saiz perbendaharaan kata mereka mungkin lebih kecil sebab mereka mempunyai pendengaran yang terhad dan mereka mungkin suka memahami konsep abstrak tertentu tetapi dari segi pragmatik mereka tiada masalah yang besar seperti kanak-kanak autism